Baiklah, kisah seram kali ini berlaku kepada seorang wanita yang bernama Zara. Okey, si Zara ni dia ada 5 orang adik-beradik. Dan di antara adik-beradik ni, si Zara anak yang keempat. Okey, anak yang keempat. Dan di antara adik-beradik ni dia ada 4 orang perempuan dan seorang lelaki. Dan dia di antara adik-beradik yang paling cute, paling cantik, paling kata orang good looking lah, ya, paling cantik di antara 4 orang adik-beradik. So oleh kerana dia paling cantik di antara adik-beradik, kira dia macam peluang untuk dia pekerjaannya luas lah, ya. Dia boleh jadi pramugari, peluang untuk jadi pramugari, untuk jadi modeling, untuk jadi macam influencer kan, memang agak peluang. Cuma di antara adik-beradik ni, kakak dia yang ketiga ni jealous sikit dengan kelebihan si Zara ni. Dia jealous sebab adik dia ni macam sentiasa diberi perhatian, ya, seperti diberi perhatian oleh orang ramai, orang awam. Dia jealous. Kadang-kadang kalau pergi sekolah, kawan-kawannya sering kata, kirim salam dengan adik kau, kirim salam dengan adik kau, sampaikan salam kepada adik kau, adik kau cantik lah, macam-macam lah orang yang kawan-kawan sekolah dia. So memang dari sekolah lagi kakak yang ketiganya ni kurang senang dengan si Zara ni, ya. Dan dia sering repot perangai si Zara ni yang suka dating, suka kata orang playgirl, ramai betul boyfriend dia, abang angkat dia. Jadi dia kira bacat, dia tidak suka lah dengan kakak dia yang ketiga ni, ya. Sehingga satu hari selepas persekolahan SPM, si Zara ni telah dapat tawaran untuk menjadi pramugari, pramugari di sebuah penerbangan lah. So kira dia ada pendapatan yang tetap lah, ya. Jadi kakak dia yang ketiga ni sering pinjam duit. Tahu dia sudah awal kerja kan, pinjam duit dengan adik dia ni. Tapi dia ni pun ndaklah juga lokek, ya. Dia pun ada belas kasihan kemanusiaan dengan kakak-kakaknya. Jadi dia selalu bagi pinjam jugalah dengan kakaknya. Dan dia sering ungkit lah, sebab kadang-kadang dia pinjam tak bayar, ya. Dia sering repot lah dengan adik-beradik dia yang lain, mak ayah dia. Jadi kakak dia ni marah lah, janganlah kau repot-repot kan, orang pinjam kan aku nak bayar, dia cakap kan. Jadi macam kakak dia yang ketiga ni betul-betul tidak suka lah. So sampai satu masa dia tidak mau pinjamkan lagi duit. Tiba-tiba satu hari kakak dia yang ketiga ni, kakaknya masa ni sudah kahwin. Jadi macam baik, dia jemput si Zara ni untuk datang ke rumah untuk makan, macam ada jamuan makan lah. Jadi dia pun tak ada rasa pelik apa-apa. Dia pergi pergi rumah kakaknya tu, ada jamuan makan. Tapi dia saja yang dijemput, yang adik-beradiknya lain tidak jemput. Jadi dia tidak sanksi apa-apalah. Mungkin dia datang pun, kakaknya pun ada bayar hutang. Taklah semua hutang, tapi dia ada bayar separuh. Jadi dia datang sajalah. Jadi selepas tu dia makan, apa semua dihidangkan makanan. Tapi yang pelik, masa dia datang ke rumah kakaknya, dia saja yang makan. Kakak dan abangnya, abang ipar itu tidak makan. Saya makan, kami sudah makan. Dia makan sajalah, makan. Jadi lepas tu, selepas seminggu dia dari makan tempat kakak, tiba-tiba dia kena satu penyakit ganjil, guys. Perut dia meragam sakit perut yang amat sangat, macam gastrik begitu kan. So dia pergi cek di klinik. Bila cek di klinik tidak ada apa-apa juga, ya. Dia bagi ubat tahan sakit apa semua, tapi sakitnya tu makin lama makin melarat, makin sakit. Dia cakap sakitnya. Sampai satu masa dia muntah darah. Dan bukan saja muntah darah, tapi dia sampai berak darah. So dia rujuk di hospital, rujuk pakar apa semua, pun tidak dapat jawapan yang kukuh. Kenapa sebab dia boleh kena begitu, ya. Cek darah apa semua tidak ada. Sampai satu masa dia terpaksa ambil cuti panjang menjadi pramugari. Dan perutnya membusung, guys. Membusung, kira macam kotor yang orang buncit tu kan, kembung. Jadi dia heran. Dia pulang ke rumah mak ayahnya, dia beritahu, mak, macam aku ni macam kena buat-buat orang lah, mak. Dia cakap, tengok perutku ni busung begini, mak. Mak ayahnya risaulah. Jadi pergi berubat lah, bawa berubat. Dan bila pergi bawa berubat, ustaz terkejut. Dia cakap, dia cakap kan,
Yang buat ni bukan orang lain. Ustaz tu cakap lah, orang yang terdekat lah, dan mungkin adik-beradiknya sendiri. Ustaz tu cakap begitu. Jadi Ustaz tu pun tidak mau tuduh sembarangan sebab tidak ada bukti. Tapi si Zahra ni sudah dapat teka siapa yang kenakan dia. Sebab siapa lagi kali terakhir dia makan di rumah sampai terkena begitu. So dia pergi jumpalah kakaknya yang ketiga ni dan bagi tahu, "Kak," dia cakapkan, "apa kakak buat dengan aku ni?" Kakaknya cakap, "Apa kah ni?" Dia cakap, "Kau tuduh-tuduh aku kami sembarangan." Kak bilangnya, "Aku minta maaf lah kalau aku buat silap Kak, begini-gini Kak." Bilangnya, "Apa kau yang kena penyakit sendiri tuduh kami pula?" So kakaknya tidak mengaku dan mak ayahnya cuba merayu dengan kakaknya tu untuk tarik balik sihir yang telah dibuatnya. Tapi kakak yang ketiga ni tidak mau juga. Dia gembira, dia suka melihat adiknya yang keempat ni hidup tersiksa. So tersiksalah hidup adiknya yang keempat ni, ya, sampai perutnya macam orang, betul-betul orang mengandung, guys. Jadi dia merana hidupnya sampai terpaksa dia berhenti bekerja sebagai pramugari. Jadi dia hanya tinggal dengan ibu bapanya. Mak ayahnya tidak dapat buat juga apa-apa. Dia merayu dengan kakak ketiganya tidak mengaku, hanya tersenyum melihat adiknya yang keempat tu hidup tersiksa. Jadi sampai satu masa dia seperti mayat hidup sudah. Ya, berubat macam-macam tidak dapat berubat. Tiba-tiba kakak pertamanya, kasihan betul dengan dia. Kakak pertamanya tiba-tiba call ibu bapanya bawa untuk berubat. Ya, berubat dengan seorang ustaz. Ya, jadi ustaz tu pun bagi tahu kalau kita berubat ni pasti akan ada akibatnya. Jadi adakah anda bersedia dengan akibatnya? Begitu ustaz tu cakap. Jadi mak ayahnya pun tidak sanggup tengok penderitaan anak mereka tu lah. Jadi mereka redalah ada apa-apa berlaku, sama ada kehilangan nyawa anak itu. Wallahualam. Jadi berubat dia mandi daun bidarawi itu kan, dan ada beberapa perubatan lah. Dan ustaz tu cakap, "Kau berdoa, mudah-mudahan orang yang buat ni mendapat pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang boleh membalas akan perbuatannya." So si Zahra ni, dia ni jenis yang solat pun kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak. So selepas tu dia bertaubat lah. Dia bertaubat kepada Allah, minta ampun. Mudah-mudahan apa saja perbuatan orang yang buat sihir dengan dia tu dibalas oleh Tuhan. Guys, selepas saja dia bertaubat, dia minta doa, tiba-tiba dia dapat kabar kakak ketiganya tu accident. Dan guys, suami kakaknya tu meninggal dunia dan kakaknya tidak mati, cuma dalam keadaan kritikal. Kaki kakaknya putus, ya. Dan memang sangat kritikal lah, sangat kritikal. Jadi dia terkejut dengan apa yang berlaku. Mungkinkah doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian dia merayu dengan kakaknya agar tarik sihir yang dibuatnya. Kakaknya sehingga nazak begitu pun kakaknya tidak mau tarik. Kakaknya tidak mau maafkan apa yang telah dilakukan. Dia lebih suka tengok adiknya tersiksa, walaupun dia sendiri sudah tersiksa. Dan akhirnya kakaknya itu pun meninggal dunia. So tinggallah si Zahra ni masih hidup sengsara dengan perutnya yang bojot. Jadi ustaz tu kata ada satu cara lagi. Jadi ustaz tu cakap, kau kena lari ke negeri lain, keluar daripada kawasan daerah tu lah. Sama ada negeri Sabah yang melintasi laut, ke Indonesia ke, atau ke negeri, jangan berada di macam di tanah semenanjung situlah. So dia ambil keputusan untuk keluar negeri, ya, keluar negeri untuk bercuti beberapa bulan. Ya, beberapa bulan dia tinggal, beberapa bulan baru dia balik semula ke Malaysia. Dan bila dia merentasi laut, ya, sihir tu tidak dapat merentasi laut dan barulah perutnya sembuh semula dan kesihatannya beransur pulih. Dan setelah beransur pulih, dia bertaubat apa semua, barulah dia balik semula ke Malaysia. Dan alhamdulillah
semuanya pulih.